Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bertemu lagi dalam program daripada keluarga Jamul Egypt, iaitu daripada channel Dapur Perantau. Okay, hari ni Umi nak kongsikan masakan hari ni adalah iaitu kari ikan. Semalam 2 hari lepas Umi pergi ke Suk untuk beli barang-barang Asharif. So kebetulan ada jumpa ikan, sebab Umi memang tak boleh makan lah benda-benda yang ada berkaki. So segala binatang yang berkaki Umi tak boleh makan. So Umi boleh makan sayur-sayuran dengan ikan lah. So memang mencarilah ikan kan. Kalau tak, biasa makan ikan makera je. Jadi masa dekat Suk tu Umi cari, setelah cari barang-barang untuk barang Asharif, jadi Umi cari ikan lah, ikan. Jadi ternampak lah ikan ni yang harga murah sikit. Maksudnya harga dalam RM20 sekilo. So Umi kata okey lah, affordable untuk Umi. Jadi Umi pun belilah kan, dalam 2 ekor ikan kerapu. Jadi balik tu tunjuklah dekat Walid kan, ikan apa ni tak tahulah, ikan kerapu. Biasa warna coklat-coklat hitam tu kan, tapi ni warna merah. Dia Walid tanya kawan-kawan dia, katanya ikan kerapu bara. Ikan kerapu bara. Jadi hari ni sebenarnya besar ikan ni. Ikan ni 1 ekor dalam 1,5 kilo ke sekilo. Ada 2 ekor, 1,5 kilo, 1 sekilo. Tapi sebab ni cuma untuk makan kami sekeluarga, kami makan banyak ni je, tak makan banyak. So jimat-jimat lah dalam PKP ni kan, kita harus berjimat kan. Yalah, semua orang kan ada masalah. Cumanya Umi nak sharekan tentang resepi Umi buat kari ikan. Jadi untuk permulaannya, kita tengok dulu bahan-bahan dia. Apa bahan-bahan yang diperlukan untuk buat kari ikan? Okey, antaranya yang pertama pastilah kena ada kari. Kari kebetulan baru ni ada siapa yang tengok live Jamul Egypt, Umi ada beli kari ikan. Sebabnya susah nak dapat kari ikan ni kat sini. So kari ikan. Okey. Lepas tu yang kedua Umi pakai halba. Ni halba. Kemudian bawang putih. Dan kemudian bawang besar. Tomato, daun kari dan asam jawa, serta santan tin ni, dan kacang mendi. Sebenarnya kacang mendi kat Mesir ni bukan macam ni tau. Kacang mendi kat Mesir ni pendek-pendek. Tapi ni mula ada orang Malaysia tanam kat sini. So ada yang dah mula jual dekat pasar besar. Tapi tak banyak lah. So mahal sikit daripada biasa, tapi still mampulah. Okey, pertamanya kita bancuhkan dululah kari ni supaya kita mudah nanti takut hangit ke apa kan. So kita bancuhkan dulu rempah kari. Ni cara Umi lah kalau apa-apa nak masak. So Umi pastikan semua disediakan dulu, barulah tak kelang kabut masa nak masak tu kan. So kita kita sediakan semua. So kita bancuh. Okey, kemudian kita panaskan dapur kita. Dapur ni dah kering lah. Dan kemudian kita panaskan, kita guna suhu yang sedang lah. Okey. Dan kita masukkan minyak. Sekadar je. Okey. Kita masukkan bawang merah dulu. Kenapa masuk bawang merah dulu? Sebab bawang merah, antara bawang putih dengan bawang merah ni, bawang putih ni, bawang merah susah nak hangit. Lambat sikit dia nak hangit, nak ambil masa. Sebab tu Umi letak bawang merah dulu lah. Dan kemudian masa yang sama tu Umi baru letak bawang putih. Kalau tak bawang putih, kalau kita lambat-lambat dia hangit lah. Ketika itu Umi pakai ni bawang putih kat sini, bawang merah kat sini dia tak ada bawang yang kecil tau. Dia semua bawang besar-besar. So Umi pakai bawang Holland ni dalam sebiji je. Dan Umi pakai bawang putih tu dalam 4 ulas macam tu je. Okey. Gaulkan dia, bagi dia layu. Okey, dah layu, kita masukkan halba. Okey, kita masukkan halba. Dan kemudian
kita masukkan daun kari. Daun kari ni beli kat Mesir ada orang tanam. Jadi mahal sikit lah orang jual sebab benda yang susah nak ada kan. Tapi Umi guna sikit lah untuk apa ni, kegunaan Asyarif, untuk kegunaan Umi dengan Walid kan. So, okay, dah nampak tu. Bawang semua dah nak layu dah. Kita tak sampai hangit, jangan hangit. Nanti dah rasa hangit. So, layu. So, kita masukkan kari. Rempah kari tadi. Kan? Kita masukkan rempah kari tadi. Termobak baunya. Okay. Sebab Umi pakai apa ni, induction cooker ni. Dia cepat sikit hangit kalau api dia kuat sikit. Okay. Masukkan ni. Sedurkan api, cepat hangit. So kita kena pandai lah adjust induction cooker ni kan, supaya dia tak hangit. Okay, ataupun kita nak, sama ada kita nak gaul sampai dia naik minyak tu lagi bagus, ataupun kita nak masuk air terus pun kan, nak masuk air terus pun boleh. Semuanya nak suruh kari ni masak. Okay, kita masukkan air sikit. Kalau kita risau dia hangit, kita masukkan air sikit. Sepatutnya tadi Umi masukkan asam jawa, terlupa tadi. Okey, kita masukkan asam jawa. Asam jawa ni. Okey, asam jawa ni asam jawa bersih tau. Sebab asam jawa memang tak adalah yang macam biasa, dia kerah. Dia kerah, jadi dia kena berbuai panas dan biarkan dia dulu. Lepas tu kita guna asam jawa Mesir lah. Okey, masukkan. Nampak tak? Sebab dia sebenarnya kering-kering So, kita sekarang biarkan dulu. Biarkan dia menggelegak masak dulu. Kari sementara nak tunggu apa, rempah kari ni masak betul-betul sebelum masukkan bahan-bahan lain. Nak ceritalah sikit kan pasal apa, kari ni. Sebenarnya Umi ni orang Terengganu. Orang Terengganu ni kurang makan kari. Kalau tengok kedai mamak pun susah nak hidup dekat Terengganu. Memang orang Terengganu tak makan kari. Dia makan masak lemak, tom yum soup tu makan lah kan. Singgang singgang especially-nya memang orang Terengganu makan lah. Jadi Umi memang tak makan lah. Kalau sebelum-sebelum ni pun, kalau masa berkawan sebelum kahwin dengan Walid ni, memang tak makan kari ni. Sebab memang tekak tak boleh. Tapi Allah takdirkan, Allah takdirkan bertemu dengan Walid yang memang pagi, tengah hari, malam, pagi, tengah hari, malam, kari. Kalau masak kari je, Walid akan senyum lah. Jadi, kalau dulu-dulu tu, Umi ni kalau kerja dulu kat office, sejuk, tak tahan sejuk. Tapi disebabkan kahwin dengan Walid makan kari, jadi panas. Jadi panas sikit badan tu. Jadi kari ni, masa Umi duduk lepas kahwin dekat Malaysia tu sebenarnya, try Walid ajar buat kari. Dah bila suami dah memang suka makan kari, so kita memang terpaksa lah belajar walau kita suka ke tak suka ke. So kita kena belajar lah kan. Jadi Walid yang ajarkan buat macam ni, buat macam ni, buat macam ni. Tapi bila buat tu tak jadi-jadi. Umi beli kari kat kedai mamak, dah bandingkan yang Umi punya, kenapa dah tak sedap. Macam mana ni. Akhirnya yang jadi pandai ni, akhirnya Umi tak lama lepas kahwin tu terus pindah ke Mesir. Pindah ke Mesir. Ketika tu kita nak buat majlis, lepas majlis maulid dulu, majlis maulid kita agak besar. Jadi masa majlis maulid tu kita buat makan-makan. Makan-makan simple je, idea Ustaz Ikmal. Dia suggest macam mana, dia kata Umi boleh buat kari. Sebab kari ni okey. Dan apa ni, kita makan dengan cicah dengan roti fino. So safe dan boleh bagi orang makan kan.
So Umi pun macam, oh ya ke, betul ke Umi punya kari okey? Dia kata okey je Umi buat macam tu. So boleh bagi tetamu makan. So kita, walaupun kita susah, so kita boleh bagi orang makan time majlis taklim tu, Masya Allah lah kan. Jadi masa tu Umi pun buat. So try mungkin niat tu nak bagi orang makan. Makin lama tu kita punya progres kari tu orang suka sampai hidup kan. Kita buat bukan banyak pun, kita buat kuah je kari sebenarnya nak bagi makan orang. Tapi orang puas hati kuah dengan buat kari, kuah kari dengan roti fino, cicah roti fino. Roti fino tu macam mana? Roti fino tu yang ban macam roti panjang tu. Kalau kat Malaysia tu dia ada roti panjang yang letak butter ke kaya ke apa kan. Roti fino tu kat sini murah lah. Dalam satu sekarang 2 sen 2 biji, 10 sen satu lah kat sini sekarang. Tapi zaman dulu tu lebih murah lagi lah. Jadi boleh lah, kita boleh bagi makan orang kan. Kita boleh bagi makan, boleh orang kata menggembirakan hati-hati orang yang datang majlis maulid. Sampai hari ni pun Umi masih lagi lah masak-masak apa-apalah yang kira macam tak membebankan sangat. Kosnya yang mampu Umi infak, yang tu lah buat sekarang mampu. Kalau kata senang, kita bagi makanan yang besar lebih lagi. Tapi itu je yang kita mampu, kita buat yang macam tu je lah kan. So itulah sejarah sebenarnya. Orang tak tahu yang sebenarnya Umi tak pandai pun masak kari. Tapi yalah, once kita rasa kita nak usaha dan kita nak beri kepada orang yang tersayang makan, so kita akan berusaha sebaiknya kan untuk untuk diorang makan. Dan akhirnya Umi pula yang jatuh hati dekat kari ni kan. Kalau tak ada kari, tak selera nak makan. So balik-balik rumah kat Terengganu pun kadang-kadang Umi masakkan lah. Jadi mak Umi pun, oh sedapnya. Lepas tu mak Umi cakap kalau nak masak kari je, mak Umi akan pesan, Azim masaklah kari hari ni kan. So yelah, antara bila kita balik rumah mak kita, kita ada bakti boleh masakkan untuk mak kita ke apa kan. Bawa benda yang baru-baru. Sekarang dah mendidih ni. Okey, Umi nak masukkan santan. Okey. Santan tin ni pun daripada Indonesia ni. Daripada Indonesia. Tak ada santan yang tu, yang fresh. Kalau fresh tu lagi lah sedap kan. So biasanya kari ikan je lah yang Umi masukkan santan. Kalau daging ke ayam, Umi tak suka masukkan santan. Dan memang kalau doktor kata yang terbaiknya jangan ada santan lah kalau nak makan kari. Kan? Kita masukkan kari ni, santan, kita gaul. Dan kemudian kita masukkan tomato. Bagi air tomato. Ada orang dia suka blend tomato ni. Terpulang lah macam Walid sebab dia suka rata-rata tomato ni. Yang dia ramai-ramai dia suka makan tomato ni. Jadi Umi biarkanlah berpotong-potong macam ni. So ikut kesukaan masing-masing. Ada orang tu makan kari dia suka ada bawang putih seketul, bawang besar tu bawang kecil-kecil, bawang merah tu seketul. Ada orang macam tu. So depends pada keluarga yang kita siapa nak bagi kita makan lah. So, ada juga petua orang orang yang biasa makan kari ni semua, dia kata ramah dia punya tomato ni. Dia punya tomato barulah dia orang kata bau lagi sedap. Sebab kari ni dia kena ada masa-masa masin kan. Lepas tu ada kalau kari ikan ni ada lemak-lemak dia sikit kan. Lepas tu dia ada rasa ikan tu. Yang tu buat dia jadi special sikit daripada kari daging. Jadi kalau ikut Umi, kari daging Umi tak buat macam buat ada penambahan lagi daripada resepi ni. So ada beza-beza dia punya cara lah. Boleh membezakan. Kalau kari Umi ni macam ni lah. So banyak jugalah kadang-kadang Umi tanya orang macam mana, orang-orang yang pakar lah kan. Kebiasaannya orang daripada, sebab Walid ni keluarga dia yang dekat Perlis tu ada daripada Hindustan ni sebab tu dia macam hero Hindustan sikit kan. Dia memang kari, roti canai, capati tu semualah. Kalau nak makan yang sedap tu kena pergi kat keluarga Walid dekat Perlis. Ada jual capati, roti canai. So kalau Umi balik Perlis biasanya itulah nak makan roti canai dia orang kan. So keluarga Walid yang belah mak Walid ni memang orang pandai masak lah. Semua pandai masak. Masakan dia Masya Allah sedap. Buat pasembur lah. Memang orang kata resepi turun-temurun. Nak kena pergi baik-baik dengan mereka ni. Nak pergi minta rahsia resepi. Sebab Walid selalu cakap,
Siap apa tu? Tok Ngoh dia tu, Masya Allah, sedap sangat lah. Dia kata daripada kecil sampai besar ni tak dapat nak lupakan makanan masakan dia kan. Tapi itulah, kita segan jugalah nak minta-minta ni. Tapi memang sedap, memang sedap. Siapa yang duduk kat Perlis boleh lah pergi kedai dia orang tu kan. Kedai Tok Cik tu. Jadi bolehlah try kan kari dia orang punya masakan. Masya Allah sedap. Kan? Okay, ni Umi tunggu bagi dia menggelegak betul-betul. Bendi ni kita letak yang kedua last lah, sebab bendi ni kalau masak lembut sangat tak sedap sangat nak makan. Dan garam biasanya Umi masak dah lepas tutup tu baru letak. Sebab apa? Kalau kita masak garam terus tu akan mudahkan jadi darah tinggi. Kalau tengok dekat Mesir, orang Arab dia tak akan masuk makanan dia dalam garam pun segala bagai tu di dalam masa tengah masak. So memang dia orang makan garam tu kat luar. Sebab tu kalau pergi kedai makan mesti ada garam dia letak kat luar. So bila rasa tu tawar kan. Jadi kita masukkanlah garam ikut suka kita. Sebab memang cara dia orang jaga kesihatan. Memang makanan cara dia orang makan pun dekat Mesir ni ada masam-masam. Kalau sebab tu dia orang makan daging banyak hari-hari pun tak apa, sebab dia orang makan lemon, makan tomato kan, sayur-sayur banyak-banyak macam tu. Okey, kemudian Umi nak masukkan ikan. Ikan ni, ikan kerapu ni. So kita orang memang tak makan banyak sangat. Okay. Masukkan dia punya kepala. Masya Allah. Okay, Umi setting induction cooker ni 1000 je, tak sampai 2000. Sebab kalau 2000 tu api panas sangat, so nanti mungkin akan jadi pecah. Santan tu jadi pecah kan, tak sedap lah. So yang ni kita kita 1000 je, sedang-sedang. Kita biarkan dulu. Sebenarnya rahsia. Orang duk tanya apa rahsia makanan kesukaan keluarga Walid. Mostlynya semua ni memang hantu kari. Kalau buat kari, kalau merajuk tu nampak je kari, tak jadi merajuk. Masak je kari, dah tahu dah dia tengah merajuk ke apa ke. Kita buat je lalu je bau kari, dandan dia jadi elok. Rahsia dia kari. Kari ni bawa pengaruh yang hebat tau dalam keluarga ni. Aziz ke apa ke, kalau Aziz tak nak makan, dah kenyang dah Umi, tak nak makan. Sebab Aziz tu memilih sikit makan, sebab tu badan dia sekeding je. Jadi kalau Umi cakap Umi masak kari, tak nak ke? Tak nak, tak apalah. Dia ya ke kari? Tak jadi. Terus ambil nasi, makan. Kadang-kadang turun awal. Kelas Quran tak habis lagi, turun awal sebab nak makan kari. Jadi memang budak-budak Asyari pun sama. Kalau kari je, nasi tu biasa 3 mangkuk, masak tak cukup dah. Kena 5 mangkuk. Jadi kalau masak kari, Umi cakap masalah lebih dekat dia orang ni. Nanti karangkan kempunan pula. Umi kacau sikit-sikit, bukan kacau yang sampai menghancurkan ikan tu. Kacau kuah je, sebab takut kuah tu sebab campur santan tadi, takut dia pecah, orang kata pecah minyak. Jadi macam nampak pecah-pecah gitu kan santan kan. Jadi Mi buatlah cebok cuah orang Terengganu panggil. Cebok cuah. Ada satu cerita tu mak Umi cakap, ada orang lurus sangat lah. Mak dia cakap, cebok cuah tau ni kuah tu. Sekali dia cebok cuah je kat dalam luar tingkap. Lepas tu mak dia tanya, mana hanya kuah karinya, kuah masak lemak tadi. Tak ada dah, mak suruh buat cebok kat luar, dah buang lah. Jadi lurus pun tak kena juga. Sajalah kan cerita. Teringatlah mak Umi cakap jangan jadi macam tu. Kadang-kadang bila dah tua-tua ni barulah nak teringat nasihat mak. Mak suruh buat tu buat ni. Kadang-kadang bila masak tu tersenyumlah sendiri, teringat nasihat mak ayah kita kan. Jadi kemudian Umi nak masukkan bendi. Masukkan bendi.
Masukkan mendi. Nanti dia apa ni? Biasa nanti ada satu hari nanti Umi akan tunjukkan bendi kat mesin ni macam mana. Kalau kat mesin ni bahasa Arab bendi ni panggil apa? Bamiah. Bamiah nama dia. Bamiah. Duduk kat mesin ni kalau tak belajar rugilah kan. Okey. Masing-masing sebelum tu jangan lupa subscribe channel tu, sebarkan sebab ni adalah salah satu apa orang kata Umi buat YouTube ni bukanlah orang kata nak menunjuk ke, tak. Satu yang selalu Walid selalu, sebab masak-masak ni Umi dah selalu masak lah dekat Asyari hampir dekat 10 tahun ni. Masak-masak dekat Asyari, buat semua. Walid selalu cakap buatlah video, share lah dengan orang. Kadang-kadang masa maulid ke Umi buat ni ke apa segala bagai. Orang tanya resepi, bila lepas makan Umi apa resepi, lepas tu Walid kata buatlah YouTube. Lama dah Walid suruh, tapi Umi ni yelah pemalu sikit jadi tak buat benda-benda macam tu. Jadi ni sekarang ni boleh juga YouTube ni sebenarnya yang mana tak tahu lagi, boleh menjana income juga. So tapi dia ada cara-cara. So ini pun kira salah satu untuk support lah income di sini So bukan income ni kita nak untuk kita je. Kita nak apa orang kata senang ni, sebab bila kita ada wang, bila ada ni, kita boleh bantu orang lain. Dalam madrasah ni, buat madrasah ni tak adalah untung mana pun. Tak untung pun lah sebenarnya. Tak ada untung, malah Umi lebih apa orang kata infak, tolong kepada orang lain kan. Kepada yang sangat-sangat memerlukan lah. Itu je mampu. Tapi memang sekarang ni bila PKP ni memang ada waktu yang memang orang kata semua orang susah, dan Umi pun memang susah. Sebelum ni sebenarnya kalau ikutkan setahun sekali tu Umi ada berniaga lah. Secara orang kata orang kata pengkhususan sangat. Tapi daripada situ bolehlah untuk tampung apa-apa perbelanjaan dekat sini. Tapi sekarang dah tak boleh balik. So Umi dengan Walid cakap tak apalah, buatlah YouTube masak-masak So selain daripada orang duk tanya-tanya resipi dengan you, so you pun boleh menjana income untuk support kita punya keuangan. So yang itulah menyebabkan Umi rasa nak buat dan hopefully boleh membantu dengan keadaan mesin yang semakin hari semakin orang kata meningkat. Meningkatnya kadar ekonomi dia makin susah lah. Orang luar ni makin susah. Unless kalau Umi dengan ni makan roti dengan jumnah je. Jumnah tu macam cheese tau. Dia orang Arab dekat mesin ni, kalau orang susah tu dia makan roti dengan cheese je, tak makan lauk, tak makan apa. So boleh lah kalau kata nak hidup kan. Tapi kalau kata orang yang sekarang ni ada masalah dalam keuangan boleh dah try kan. Cari yang mana yang boleh buat income So jadi dropship ke, antaranya buat YouTube ni pun boleh. So nanti insyaAllah Umi akan cuba buat video macam mana sebenarnya menjana income dekat kenapa macam mana So at least ada idea untuk orang-orang yang dalam kesusahan. So kita buat benda yang kita suka. Macam Umi mungkin suka masak ni suka masak, jadi so kita share lah apa yang orang suka. Bukanlah nak tunjuk Umi minta maaf kalau ada orang yang terliur ke apa semua So ini pun sekadar bajet-bajet lah. Dan Umi sentiasa mendoakan orang Malaysia, Walid dekat sini mendoakan orang dekat Malaysia, anak-anak Umi semua kat sini mendoakan orang Malaysia supaya Allah bagi kemudahan, keyakinan kepada Allah SWT yang segala Allah ini tidak zalim. Dan Allah uji ni kita dalam keadaan kesusahan ni ada sesuatu. Yang paling penting keyakinan kita kepada Allah tu haruslah meningkat haruslah meningkat walaupun dalam keadaan susah. Dan Allah akan bagi kita jalan keluar daripada ni. Dan Umi yakin apa yang Allah bagi sehari ni adalah bukanlah sia-sia, tapi ada ganjaran yang hebat. Yang mana kita tak nampak. Kita manusia yang lemah ni tak nampak apa kebaikan daripada Allah Ta'ala. Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Okey. Kari kita pun dah masak. Okey, dah tak ada apa. Cuma last nanti Umi akan bubur garam lah.
Biar dia dah ni okey sikit, dah ni sikit, nanti Umi akan bubur garam. Tahu? Jangan lupa bubur garam. Sekejap je. Sebabnya kalau dia macam lembik sangat tak sedap. Jadi kita sekadar-sekadar je. Kita letak tu, kita dah boleh tutup lah. So tak susah buat kari ni, senang je. Kalau dekat Malaysia tu sedapnya lah buat kari. Lepas kari banyak. Okey, dalam banyak-banyak tadi Umi tak bubur satu lagi, iaitu garam. Garam. Ni garam. Jadi sebab Umi nak tunggu dia tutup api dulu. Daripada menggelegak dulu dah ni. Baru kita letak garam. Letaklah sebanyak mana yang ikut masing-masing punya cita rasa lah. Dan kita gaul. Okey, dah siap dah kita punya kari ikan ni. Mana ikan? Ni ikan ni. Ada kepala ikan. Ada kepala ikan. Okey, jadi itulah cara Umi bubur garam last sekali untuk kari hari ni. Okay, menu apa hari ni? Iaitu menu kari ikan dengan bendi. Cara Umi Marziana lah. Mungkin orang lain ada yang cara-cara yang lebih menarik, lebih sedap lagi, tapi ni adalah cara Umi. Dan jangan lupa klik like, komen dekat YouTube tu, dan subscribe channel ni, dan bagi support lah dekat keluarga Umi. Dan boleh bagi juga komen yang mana apa yang kalian nak Umi buat pasal YouTube tentang apa. Sebab Umi punya rutin actually sibuk juga, daripada pagi sekolah, lepas tu balik ada meeting segala bagai. Jadi Umi akan cuba sharekan sesuatu melalui YouTube ni. Buat masa sekarang Umi belum ada masa untuk berkomunikasi apa lagi. So insya-Allah memang ke depan nak adalah macam buat Zoom ke apa segala bagai. Tapi untuk yang setakat ni, jadi kalau ada kalian ada idea, nak tahu tentang pasal apa tentang Umi, masak apa ke, so boleh komen. Kalau kebetulan Umi pandai, so Umi akan maksudnya dahulukan yang tu dulu, insya-Allah. Itu sahaja dari Umi Marziana. Terima kasih kerana support share YouTube ni. Umi doakan segala masalah kita di bumi ini yang ada sekarang tentang COVID, Allah angkat dan Allah permudahkan kita. Tenangkan hati kita, jiwa kita. Allah bagi keyakinan kepada hati kita yang mana musibah ini akan berakhir tak lama lagi. Yang perlu kita kaih sekarang ni adalah kesabaran. Kesabaran, dan setiap kesabaran tu ada pahala-pahala yang Allah bagikan. Dan sentiasalah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas rezeki dan nikmat-nikmat yang kita tak nampak. Itu sahaja dari Umi. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.